Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan Sarofiza Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Vaksin bivalent dapat memberi perlindungan lebih baik terhadap varian-varian COVID-19 yang baharu. Penyediaan pusat perkhidmatan setempat mencerminkan usaha berterusan Kementerian Pendidikan dalam memberikan perkhidmatan kaunter yang selesa, cekap dan mesra pelanggan. Kadar purata kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam dalam satu minggu kebelakangan terus menunjukkan penurunan iaitu 255 kes sehari berbanding dengan 332 kes sehari pada minggu sebelumnya. Perkara tersebut dinyatakan oleh Menteri Kesihatan semasa sidang media COVID-19 di negara Brunei Darussalam petang tadi. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar turut mengongsikan kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara ini kekal di tahap yang tinggi dengan 79% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 11.5% mendapatkan dos keempat vaksin. Sebanyak 240 kes baru telah dilaporkan, iaitu kesemuanya adalah ujian ART. Sementara itu, Alhamdulillah, trend kes influenza dan jangkitan serupa influenza ataupun influenza-like illness (ILI) terus menunjukkan penurunan dan pada minggu lalu telah kembali ke paras normal. Oleh yang demikian, statistik ini tidak lagi akan dikongsikan di dalam sidang media COVID-19 selepas minggu ini. Walau bagaimanapun, orang ramai adalah dinasihatkan untuk terus mengamalkan langkah berwaspada. Mereka yang berumur 60 tahun ke atas serta mereka yang mempunyai masalah-masalah kesihatan adalah dinasihatkan untuk mendapatkan suntikan influenza pada setiap tahun. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan juga mengongsikan bekalan vaksin bivalent Pfizer dijangka tiba pada awal tahun 2023. Kedua-dua vaksin Moderna dan Pfizer jenis bivalent adalah vaksin generasi terkini yang menyasarkan bukan sahaja kepada strain COVID-19 yang asli, bahkan juga kepada varian-varian terkini yang berasal dari Omicron. Vaksinasi bivalent dapat memberi perlindungan yang lebih baik terhadap varian-varian COVID-19 yang baharu. Dengan kajian telah menunjukkan penggunaan vaksin bivalent meningkatkan perlindungan sebanyak 30 ke 50% terhadap penyakit teruk atau serius berbanding dengan hanya menggunakan vaksin generasi pertama bersendirian. Kedua-dua vaksin bivalent Moderna dan Pfizer ini adalah terbukti selamat dan efektif serta telah mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa kawalan ubat negara Brunei Darussalam ataupun BDMCA dan juga agensi-agensi regulatory dari beberapa negara lain seperti United States, United Kingdom, Kesatuan Eropah dan Singapura. Dalam hal ini, Kementerian Kesihatan menggalakkan orang ramai yang layak dan memenuhi kriteria untuk mengambil dos vaksin penggalak bagi mendapat perlindungan maksimal terhadap COVID-19. Orang ramai yang ingin mendapatkan dos penggalak sama ada bagi dos ketiga atau dos keempat boleh menempah slot vaksinasi di pusat-pusat kesihatan yang berdekatan melalui aplikasi BruHealth. Pada masa ini, vaksin bivalent hanya ditawarkan kepada orang dewasa yang berumur 18 tahun ke atas. Walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan melalui Jawatankuasa Teknikal Vaksin COVID-19 akan sentiasa meneliti segala bukti baru berkaitan keselamatan dan efikasi penggunaan vaksin bivalent bagi kumpulan umur yang lebih muda dan akan mengemaskini rekomendasi dari semasa ke semasa. Turut dikongsikan pengiraan langkah BN on the move di dalam aplikasi BruHealth yang pada masa ini hampir mencecah 19 bilion langkah. Orang ramai adalah dialu-alukan untuk menggunakan aplikasi BruHealth masing-masing bagi membolehkan aplikasi berkenan mengemaskini kiraan langkah ataupun steps dan seterusnya supaya dapat mencapai matlamat 20 bilion langkah pada penghujung tahun 2022 ini. Pengiraan langkah atau steps ini juga boleh dikemaskini walaupun semasa berada di luar negara.
Beberapa inisiatif digital dikenal pasti bagi mendorong transformasi Kementerian Pendidikan dalam penyampaian pendidikan agar lebih berkesan serta meningkatkan mutu perkhidmatan organisasi. Ia meliputi 3 kunci utama iaitu teknologi pendidikan, pengurusan teknologi dan pelaksanaan dasar dan infrastruktur. Inisiatif tersebut antara yang terkandung di bawah Pelan Transformasi Digital Kementerian Pendidikan yang dilancarkan pagi tadi. Pelancarannya diadakan semasa Majlis Perasmian Pusat Perkhidmatan setempat kementerian tersebut. Majlis pelancarannya diadakan di bangunan Ibu Pejabat Kementerian Pendidikan. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Mula beroperasi pada bulan September lalu, Pusat Perkhidmatan setempat merupakan komitmen dan usaha berterusan Kementerian Pendidikan dalam memberikan perkhidmatan kaunter pemodelian beretika, selesa dan cekap serta mesra pelanggan. Terdahulu, Dr. Awang Haji Azman bin Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, antara lain mengongsikan setakat 24 Disember lebih 9,000 pelanggan mengunjungi pusat tersebut setiap hari. Ia menyediakan 12 buah kaunter termasuk beberapa bilik perjumpaan bagi memudahkan orang ramai untuk mendapatkan khidmat nasihat. Juga disediakan permohonan bagi mendapatkan pas pelajar, pembayaran dan pendaftaran peperiksaan, pengiktirafan sijil pendidikan dan perkhidmatan khusus bagi warga Kementerian Pendidikan. Pelan Transformasi Digital Kementerian Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kesedaran pihak berkepentingan dan orang ramai mengenai hala tuju Kementerian Pendidikan ke arah merealisasikan Matlamat Wawasan Brunei 2035. Mesyuarat pengurusan hal ehwal Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam bagi musim haji tahun 2023 diadakan buat julung-julung kalinya petang tadi antara Kementerian Hal Ehwal Agama bersama Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi secara dalam talian. Mewakili Kementerian Hal Ehwal Agama, Awang Haji Muhammad Surudin bin Haji Timbang, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama dan Tuan Yang Terutama Datuk Seri Setia Awang Haji Yusof bin Ismail, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi. Mesyuarat membincangkan tentang kota Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam, pengangkutan dan penginapan di Arafah dan Mina serta peraturan berkaitan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan Jemaah Haji Negara. Hasil mesyuarat akan disusuli dengan mesyuarat peringkat menteri pada bulan Januari di Arab Saudi. Projek penghantaran ubat mempromosikan perkhidmatan pos laju bagi memudahkan orang ramai mendapatkan bekalan ubat. Butirannya seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana. Empat filem Perancis ditayangkan bersempena Brunei December Festival 2022 menerusi kerjasama Brunei Film Bits dan Alliance Française di Brunei Darussalam AFBD dengan sokongan Kedutaan Republik Perancis di negara Brunei Darussalam. Tayangan filem tersebut dan kulinari diadakan petang tadi di Institut Seni Asia Mahakarya Plaza Atirah. Hadir Tuan Yang Terutama Bernard Renault Faber, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara ini. Brunei Film Blitz merupakan festival filem tahunan untuk meningkatkan kualiti penerbitan filem tempatan. Projek penghantaran ubat membolehkan orang ramai atau pesakit-pesakit yang berdaftar dengan klinik atau hospital kerajaan bagi memesan ubat mereka untuk dihantar ke rumah tanpa perlu datang secara fizikal. Inisiatif diungkahkan oleh Jabatan Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan dan Jabatan Perkhidmatan Pos, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Projek juga dapat mempromosi perkhidmatan pos laju ke arah mempelbagaikan jenis barangan yang dihantar selain dari bungkusan dan dokumen.
Melalui perkhidmatan ini, ia memberi pilihan kepada pesakit atau orang ramai untuk ubat-ubatan mereka dihantar ke rumah. Bagaimanapun, pemohon mestilah terlebih dahulu mempunyai aplikasi QApp pada telefon bimbit mereka. Pada masa ini, projek berkenaan hanya tertumpu di daerah Bunian Muara. Pemohon mestilah mempunyai aplikasi QApp pada telefon bimbit mereka. Pemohon mestilah mempunyai nombor berhim untuk rujukan pihak farmasi dalam membuat penelitian ke atas pemohon. Perkhidmatan ini adalah untuk pesakit-pesakit bagi yang tidak perlu membayar ubat-ubatan dari klinik atau hospital kerajaan sahaja. Pemohon mestilah mempunyai akaun BIBD bagi membolehkan pembayaran cas penghantaran. Kadar bayaran yang dikenakan adalah RM3 bagi setiap pakej penghantaran dan pihak Jabatan Perkhidmatan Pos akan memastikan ubat-ubatan disimpan dengan baik. Jika permohonan dibenarkan, pemohon seterusnya boleh membuat pembayaran melalui bank BIBD sama ada menggunakan laman sesawang BIBD atau aplikasi BIBD mobile dengan merujuk nombor bil yang telah dihantar awal melalui WhatsApp atau email. Karya-karya para pemenang pertandingan seni khat peringkat ASEAN 2022, Anjuran Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah sempena ulang tahun penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah ke-30 kini dipamerkan di Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Rumah Semaun, Jalan Cerampak. Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah terbahagi kepada 3 galeri utama iaitu Galeri Lauhah Al-Islamiyah, Galeri Al-Aswad dan Galeri At-Tasmim. Galeri-galeri berkenaan antaranya mempamerkan koleksi karya kaligrafi khat dan artifak kebanyakannya menggunakan medium seperti kanvas dan kertas mukahar yang dihasilkan secara tradisional, karya dan artifak serta proses tulisan yang berhubung kait dengan perkembangan tulisan Jawi dalam Kesultanan Negara Brunei Darussalam. Pusat ini merupakan sebuah institusi pengajian yang menawarkan program pengajian dan memberikan perkhidmatan dalam mengembangkan pelbagai pengetahuan, kecakapan dan kemahiran seni Islam ke arah memartabatkan tulisan Jawi, khususnya seni kaligrafi Islam. Galeri dibuka setiap hari Selasa, Khamis, Sabtu dan Ahad bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 8.30 pagi hingga 5 petang kecuali hari Jumaat dibuka bermula pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan 2.30 petang hingga 5 petang. Masuk adalah percuma dan maklumat lanjut hubungi talian 22344014 atau layari Instagram @khatcenter.pn. Kementerian Pendidikan mengeluarkan senarai judul buku teks dan buku kerja asas bagi sesi persekolahan tahun 2023. Ia termasuk buku teks asas baharu bagi mata pelajaran sejarah tahun 9 atau History of Brunei Darussalam 1800 to 1984, Year 9, terbitan Jabatan Perkembangan Kurikulum dan Star Publishing Limited Company pada tahun lalu. Buku teks tersebut bagi menggantikan buku teks lama History of Brunei Darussalam 1800 to 1967, edisi ulangan terbitan Marshall Cavendish pada tahun 2014. Usaha mengamal kini format dan menyemak serta menambah baik susunan isi kandungan buku teks yang lama. Di samping itu, ini adalah perubahan besar dalam sukatan pelajaran mata pelajaran History 2171 Brunei yang telah disyorkan oleh Cambridge International Assessment Education pada tahun 2016 hingga 2019. Ia juga melibatkan pengenalan source-based questions dalam kertas soalan peperiksaan dan memuatkan contoh soalan dalam buku teks. Buku teks tersebut dihasilkan dengan kerjasama ahli jawatan kuasa terdiri daripada Pegawai Jabatan Perkembangan Kurikulum, Pusat Sejarah Brunei, Jabatan Muzium-Muzium dan guru-guru mata pelajaran sejarah. Buku tersebut boleh didapati di beberapa buah syarikat dan kedai buku yang mendaftar dengan harga RM26 senaskah.
Simeo Voctec SV mengakhiri tahun 2022 dengan positif atas kejayaan penandatanganan kerjasama antara SV dan Singapore National Employers Federation SNEF hari ini di Singapura. Memorandum Persefahaman MOU tersebut bertujuan meningkatkan kerjasama untuk mempromosi TVET hijau dan digital bagi pembangunan mampan, program-program pembangunan latihan dan kapasiti serta menawarkan perkhidmatan konsultasi kepada SNEF dan rakan-rakan industrinya di Singapura. Menandatangani bagi pihak SV ialah pengarahnya, Awang alias Haji Abu Bakar. Manakala menandatangani bagi pihak SNEF ialah timbalan pengarah eksekutifnya, Tuan Stephen Yee. Pusat Penerimaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen derma darah. Kempen akan diadakan pada esok Rabu pukul 10 pagi hingga 2 petang di Pusat Membeli Belah One City, Kampung Sungai Hancing. Pada 29 Disember Khamis di Kompleks Membeli Belah Mid Valley, Kampung Salam Bigar, pukul 10 pagi hingga 2 petang. Dan Sabtu 31 Disember di Kompleks Membeli Belah An-Najat, Kampung Beribi, pukul 10 pagi hingga 2 petang. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card sangat digalakkan. Untuk maklumat lanjut, hubungi Pusat Penerimaan Darah di talian 224-2424 sambungan 5745 atau WhatsApp 877-5745 atau 737-5745 atau email bdcrepas@gmail.com dan Instagram bloodbank_repas dan Facebook bloodbankrepas.brunei. Seorang lelaki warga negara Bangladesh dihukum denda RM9,500 atau 9 bulan pemenjaraan jika gagal membayar denda atas kesalahan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Muhammad Tuhin Rahman mengaku bersalah semasa didakwa di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan kerana memiliki 13 karton rokok pelbagai jenis. Semua barang yang terlibat dihukum rampas untuk diserahkan ke kerajaan bagi tujuan dimusnahkan. Sebuah syarikat perniagaan dikenakan denda kompaun kerana menyalahi Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 Penggal 30 Bab 12-1-D iaitu kesalahan berkaitan pembuangan sampah di tempat awam. Dapatan tersebut adalah hasil pemantauan harian Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Belait di beberapa kawasan di bawah kawalan jabatan berkenaan. Syarikat terbabit dikenakan denda kompaun RM500 dan diberi tempoh 1 minggu untuk menjelaskannya. Jika gagal, syarikat berkenaan boleh didakwa ke mahkamah. Sehubungan itu, semua individu ataupun badan korporat diingatkan agar mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang berkuat kuasa di negara ini bagi sama-sama menjaga kebersihan kawasan dan alam sekitar dengan membuang bahan-bahan buangan di kawasan yang telah disediakan. Sebarang aduan, hubungi Unit Penguatkuasaan di talian 333-4335 sambungan 1404 atau 1153.